Definisi kaedah fiqh. Pengertian bahasa. Perkataan Al-Qawaid adalah kata jamak dari perkataan kaedah yang bermaksud asas atau asal sesuatu, landasan dan dasar. Menurut Al-Zahmakhsyari dalam tafsir Al-Kasishaf, ia membawa maksud asas dan asal kepada apa yang di atasnya seperti asas rumah dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 127 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas tapak Baitullah Kaabah itu. Pengertian istilah. Dari segi istilah, perkataan kaedah bermaksud hukum kuli yang dipraktikkan ke atas keseluruhan masalah juz'iyah. Manakala dari sudut istilah pula, ia bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagian-bahagiannya. Definisi amalan. Tabiat atau amalan yang sudah menjadi kebiasaan sukar untuk diubah. Satu perbuatan yang baik dilakukan, dilaksanakan dan dikerjakan dan sebagainya sebagai suatu kebiasaan. Definisi amalan berdasarkan niat. Membuat satu keputusan di dalam hati serta terus melakukannya. Jika kita berniat kerana Allah, maka kita akan mendapat pahala. Jika niat selain dari itu, maka amalan kita akan menjadi sia-sia. Isu 1. Menyambut hari perayaan agama lain. Dalam Islam, menyambut perayaan agama lain tidak digalakkan secara khusus. Walau bagaimanapun, beberapa Muslim mungkin menghormati perayaan agama lain dengan mengucapkan salam atau berkongsi kegembiraan tanpa menyertai ritual atau ibadah agama tersebut. Ini bergantung kepada pandangan individu dan kaedah fiqh yang dianut. Hukum menyambut perayaan agama lain sebagai orang Islam bersifat individual dan kontekstual. Beberapa ulama menyatakan bahawa menyambut perayaan agama lain dapat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, ada juga pandangan yang memperbolehkan dalam konteks toleransi dan saling pengertian antara umat beragama. Sebaiknya, konsultasikan dengan ulama atau cendekiawan agama untuk pandangan yang lebih spesifik berdasarkan situasi dan keadaan. Isu 2. Melancong ke tempat-tempat bersejarah yang mempunyai sejarah keagamaan agama lain. Jika tujuan atau niat seseorang yang melancong atau melawat ke sesuatu tempat adalah untuk melihat ciptaan dan memikirkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya dibolehkan. Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu, yang telah dibinasakan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Surah Ar-Rum ayat 42. Isu 3. Makan di kedai makan pemiliknya Muslim tapi tiada sijil halal. Menjadi kewajipan sebagai seorang Muslim untuk memastikan makanan dan minuman yang dimakan mestilah halal lagi bersih, suci dan diyakini kerana ia akan memberi kebaikan kepada tubuh badan kita. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 172. Produk Muslim yang tiada logo halal JAKIM tidak boleh dianggap tidak halal maupun haram. Hal ini kerana status halal tertakluk pada bahan-bahan yang digunakan serta teknik penyediaan yang menepati syarat.
produk makanan umat Islam mestilah daripada sumber bahan mentah yang halal lagi suci. Sehubungan itu, kami berpendapat bahawa pengguna Muslim perlu berpegang pada prinsip yakini produk Muslim halal sekiranya telah jelas produk tersebut bebas daripada unsur haram serta teknik penyediaan yang menepati kehendak syarak. Niat adalah teras segala amalan. Amalan baik mesti disertakan niat yang baik. Niat teras amalan, niat yang buruk membawa padah. Amalan yang buruk tidak membawa apa-apa faedah walaupun dilakukan dengan niat yang baik. Malahan akan mendatangkan kemudaratan kepada kita, seterusnya mendapat dosa. Jadi, mohonlah dengan Allah agar dikurniakan sifat ikhlas dalam melaksanakan amalan soleh.